Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akimi bin Lemi, Penerbit Super 3 DKM 19F1026. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang prosedur keselamatan dalam proses bidding machine. Pertama sekali, pengenalan. Aspek keselamatan adalah perkara yang perlu dipandang serius kerana ia dapat mengelakkan kejadian yang boleh mencederakan seseorang atau membawa kematian dan juga boleh membawa kerugian. Keselamatan diri dan keselamatan alatan perlulah dipatuhi, seperti kerja-kerja pemotongan sama ada melakukan kerja pengurudian, pengisaran dengan menggunakan mesin milik. Peraturan keselamatan perlu diutamakan. Keadaan bengkel yang kemas dan bersih, tidak membiarkan alatan tajam, panas diletakkan merata-rata. Sesuatu bengkel haruslah dititik beratkan supaya ianya tidak mendatangkan bahaya kepada pekerja. Jadi inilah peraturan umum yang perlu dipatuhi sebelum memasuki kawasan bengkel. Pertama sekali, pekerja perlulah memahami peraturan keselamatan yang ditetapkan. Yang kedua, mendapatkan kebenaran terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan kerja, memakai peralatan pelindungan diri sebelum memulakan kerja. Bagi pekerja yang berambut panjang, rambut mestilah sentiasa diikat dan kemas. Pekerja tidak digalakkan memakai perhiasan daripada logam seperti rantai, jam, gelang dan lain-lain. Memeriksa dahulu jentera mesin sebelum memulakan kerja. Peralatan pelindungan yang dipakai oleh pekerja perlulah dipastikan keselamatannya, dipastikan sama ada boleh atau tidak pakaian itu digunakan, dan barang perhiasan tidak boleh dipakai, dan benda ini perlu diambil serius kerana banyaknya terjadi kecelakaan akibat daripada barang-barang perhiasan yang berada di tubuh badan pekerja. Jadi inilah pakaian keselamatan yang umumnya akan dipakai dan wajib dipakai semasa melakukan bidding machine. Pertama sekali, safety boot yang melindungi bahagian kaki pekerja daripada terkena atau terpijak jenis-jenis yang berbahaya di persekitaran lantai. Safety Google yang melindungi mata kita daripada terkena spark daripada percikan api ataupun percikan yang terhasil daripada penggerudian atau perhakisan daripada objek yang kita sedang usahakan. Dan yang ketiga ialah safety jacket yang melindungi tubuh badan kita daripada, seperti yang saya cakap tadi, spark atau daripada objek. Dan terakhir sekali, safety glove untuk menahan suhu kepanasan daripada mesin milik. Ini adalah peraturan keselamatan yang dilakukan semasa pre-operasi. Periksa ruang kerja, laluan pejalan kaki dan petunjuk kerja untuk memastikan bahawa tidak ada objek bahaya. Pastikan kawasan kerja bersih dan bebas dari minyak dan bahan mudah terbakar. Pastikan keadaan mesin dalam kondisi yang baik. Periksa sistem penyampaian petunjuk untuk membolehkan aliran petunjuk yang mencukupi. Pastikan anda sudah biasa dengan operasi starter mesin. Keadaan mesin perlulah dalam kondisi yang baik, serta keadaan alat pemasangan pada mesin, contohnya seperti mata gerudi dan sebagainya. Objek itu perlulah berada dalam kondisi yang baik. Contohnya mata gerudi perlulah berada dalam keadaan yang tajam supaya kerja penggerudian berhasil dengan sempurna. Sistem penyampaian petunjuk atau dikenali sebagai coolant kita perlu memastikan benda itu mencukupi, kerana benda ini akan sentiasa digunakan semasa mesin bekerja untuk mengelakkan alat pemasangan pada mesin sentiasa tidak mudah rosak atau tidak mudah tumpul. Ini adalah prosedur keselamatan semasa operasi. Jangan tinggalkan peralatan di atas mesin. Jangan biarkan mesin berjalan tanpa pengawasan. Tetapkan kelajuan yang betul agar sesuai dengan diameter pemotong, kedalaman pemotongan dan bahan.
Sebelum membuat penyelesaian dan pengukuran atau sebelum membersihkan mesin, matikan dan pastikan mesin berhenti sepenuhnya. Tidak melepaskan pakaian sepanjang berada di tempat kerja. Dan yang terakhir sekali ialah tips penjagaan yang perlu dilakukan selepas habis melakukan kerja. Pastikan mesin mati sepenuhnya dan tetapkan semula. Mesin yang digunakan perlulah dipastikan yang mesin itu sudah mati sepenuhnya, dan kelajuan sistem-sistem yang lain, switch-switch yang lain perlulah ditetapkan semula ke keadaan asal sebelum menghidupkan mesin. Tanggalkan pemotongan, penggiling dan simpan dengan selamat. Bersihkan setiap sudut mesin dan tinggalkan kawasan kerja dalam keadaan selamat dan bersih dan kemas. Bersihkan setiap sudut mesin yang dimasukkan adalah setiap apabila kita melakukan aktiviti penggerudian, perakisan, sisa-sisa daripada objek yang kita usahakan itu akan bertepiaran dan bersepah di kawasan celah-celah mesin. Jadi perkara ini perlu dibersihkan dengan sempurna dan perlu dipastikan oleh pihak-pihak yang atas supaya mesin tidak ditinggalkan dalam keadaan yang buruk. Tips penjagaan ini wajib dilakukan supaya tidak berlaku kecelakaan yang akan menimpa kepada diri kita ataupun orang yang akan menggunakan mesin seterusnya. Dan benda ini perlu dilakukan untuk mengelakkan mesin daripada rosak. Sekian daripada saya, terima kasih. Today, I'm going to talk about equipment for milling machine. First, I introduce myself. My name is Muhammad Akhtar bin Muhammad Ridwan, and my number metric is 23 DKM 19F1005. I am from class DKM 4A. First, we have base and column. The base of a milling machine is simply the platform that sits on the ground and supports the machine. A large column is attached to the base and connects to the other components. Third, we have the table. The workpiece that we mill is mounted onto a platform called the table, which typically has T-shaped slot along its surface. The workpiece may be secured in a fixture called a vise, which is secured into the T-slots, or the workpiece can be clamped directly into the slots. The table provides the horizontal motion of the workpiece in the X direction by sliding along a platform beneath it. Fourth, we have saddle. The saddle is the platform that supports the table and allows its longitudinal motion. The saddle is also able to move and provide the horizontal motion of the workpiece in the Y direction by sliding transversely along another platform called the knee. And lastly, we have the knee. The knee is the platform that supports the saddle and the table. In most milling machines, sometimes called column and knee milling machines, the knee provides the vertical motion Z direction of the workpiece. The knee can move vertically along the column, thus moving the workpiece vertically while the cutter remains stationary above it. However, in a fixed bed machine, the knee is fixed while the cutter moves vertically in order to cut the workpiece. Sekian, terima kasih. That's all from I, Muhammad Akhtar bin Muhammad Ridwan. Nama saya Muhammad Syamil Zafri bin Mat Zahari dari kelas DKM 4A, nombor metrik 23 DKM 19F1014. Jadi dalam slide seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang milling machine setup. Jadi ini adalah slide untuk milling machine setup. Jadi saya terangkan sedikit introduction tentang milling setup, milling machine. Milling machine didesain oleh Eli Whitney. Okay, dia adalah untuk interchangeable musket component. Dia ditambah
bagi preserving accuracy dan consistency apabila reproducing item. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul Zikri bin Ahmad Zaki, nombor matrik 23 DKM 19F1010 dan saya daripada kelas DKM 4A. Okey, hari ini saya akan explain tentang standard operating procedure untuk milling machine ataupun kita lebih kenal sebagai SOP lah. Okey, mari kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah personal protective equipment, PPE. Okey, kita tengok, do not use the machine unless a teacher has instructed you in its safe use and operation and has given permission. Maksudnya, kita tak boleh lah suka hati pakai mesin tu tanpa kebenaran lecturer kita lah. Kita kena tunggu lecturer kita cakap boleh pakai, baru kita pakai. Okey, tengok yang pertama adalah safety glasses must be worn at all time in work area. Okey, ketika dalam bengkel tu kita kena selalu pakai safety glasses tu. Seterusnya, appropriate protective footwear with substantial upper must be worn. Kenalah pakai kasut safety boots tu. Yang ketiga, ring and jewelry must not be worn. Cincin ke barang-barang kemas ke tak boleh pakai lah, kena buka semua benda tu. Long and loose hair must be contained or restrained. Rambut panjang kenalah kita sewajarnya wajib kita kena ikat ataupun kita pakai hairnet, jangan bagi dia berserabai. Yang kelima adalah coverall, protective clothing or an apron is recommended. Kita kena pakailah baju yang bersesuaian, iaitu baju bengkel, coverall ke ataupun kalau kita nak lagi bagus kita pakai baju bengkel, lepas tu kita pakai apron. Yang terakhir adalah glove must not be worn when operating this machinery. Ini sama macam lathe machine juga. Kita bila beroperasi dengan mesin ni, kita tak boleh pakailah glove sebab bahaya. Okay, tengok seterusnya. Pre-operational safety check. Okay, yang pertama, the first is ensure no slip or trip hazard are present in workspace and walkways. Masuk bengkel, kita check dulu sekeliling, pastikan tiada apa-apa yang boleh mendatangkan bahaya lah, ataupun kita boleh buat orang tergelincir ke apa ke. Yang kedua, locate and ensure you are familiar with the operation of on, off, starter and e-stop. Macam lathe machine juga, kita kena pastikan sebelum kita guna mesin tu, kita tahu macam mana nak operate mesin tu, macam mana nak on, macam mana nak off, lepas tu macam mana nak gunakan emergency stop dia. Then third is do not leave equipment on top of machine. Ini pun macam lathe machine juga. Dekat milling machine tu kita tak boleh lah letak equipment lain atas mesin tu, macam kita letak spanner ke screwdriver ke, itu tak boleh lah. Number 4, check that machine guard are in position. Dia punya guard tu kita kena pastikan ada dalam posisi yang betul sebelum kita gunakan. Lepas tu nombor 5, ensure cutter is in good condition and securely mounted. Dia punya cutter ni kita kena check dulu dia elok ke, dia tajam ke, dia tumpul ke sebelum kita pakai lah. Lepas tu bila kita dah pasang, kan dia dah mounted tu kan, kita cuba goyang-goyang ke sikit, kita tengok dia sama ada dia ketat atau tidak. Kalau tak ketat, kita kena ketatkan lah. Seterusnya, check coolant delivery system to allow for sufficient flow of coolant. Kita kena test dulu tengok coolant dia berjalan ke tak. Banyak ke, mana tahu kita tengah-tengah pakai coolant tak keluar pula, dah jadi masalah. Yang terakhir adalah faulty equipment must not be used. Immediately report suspect machinery. If the machine is unusable or in bad condition, we must tell our lecturer, do not use the machine. Yang seterusnya kita tengok adalah operational safety check. The first thing is keep clear of moving machine parts. Bila mesin tu bergerak, kita janganlah pergi letak tangan kita ke apa ke. Yang kedua adalah never leave the machine running unattended. Bila mesin tu tengah on, kita jangan pergi tempat lain, kita borak kawan-kawan kita pula. Kalau nak pergi borak, kita kena tutup tu, tak boleh biar dia running je. Number 3, follow correct clamping procedures. Keep overhang as small as possible and check workpiece is secure. Kita kena tengok bahan kerja kita tu secure ke tak. Number 4, set the correct speed to suit the cutter diameter and depth of cut and the material. Kita kena adjust dia punya speed berdasarkan bahan kita, diameter cutter tu dengan kedalaman potongan kita. Yang terakhir adalah before making adjustment and measurement or before cleaning soft accumulation, switch off and bring the machine to a complete standstill. Bila kita nak ukur bahan kita tu, bahan kerja kita tu, kita kena tutup biar ada mesin tu berhenti bergerak. Bila dah berhenti bergerak, barulah kita boleh ambil, kita check. Okay. Nombor 3 adalah seterusnya adalah housekeeping. Yang pertama, switch off the machine. Kita tutup mesin dulu. Nombor 2, remove milling cutter and store them safely. Kita buka dia punya cutter tu, kita tak balik tempat asal dia. Terakhir adalah leave the machine and work area in safe, clean and tidy state. Bila kita dah tutup mesin, kita dah kemas-kemas semua kan, kita tinggalkanlah mesin tu dalam keadaan yang selamat, bersih dan kemas.
Okey, sekarang kita tengok move potential hazard. Yang pertama adalah moving component. Komponen yang bergerak ni kita kena tengok lah, kena berjaga-jaga lah. Metal splinter and burst. Metal splinter ni selumbar lah, tapi versi logam punya, lagi sakit lah kalau kena. Tu kita kena hati-hati kau. Yang seterusnya adalah entanglement. Ini perkara biasa, flying debris. Bila kita tengah motong tu adalah tebangan dia punya habuk-habuk ke apa ke, sebab tu kita kena pakai safety glass. Yang keempat adalah eye injury. Bila tak pakai safety glasses ataupun safety goggle, memang kena lah eye injury ni. Nombor 5, skin irritation. Bila habuk-habuk debris tu dah terbang, dah kena kita punya kulit ni yang tak tutup dengan baju bengkel kita, dia akan buat kita rasa gatal lah, macam tak selesa lah kulit kita. Yang terakhir adalah sharp cutter. Cutter tu tajam, jadi bila nak handle tu kita kena hati-hati lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.